Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuni min zulumatil wahmi wa tukrimuni binuri fahmi wa tulihu lima ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la a'lam innaka anta alamul ghuyub subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah wa la quwwata illa billah. Masya Allah kullu nikmatin min Allah. Masya Allah al khairu kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifu su'a ila Allah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada malam yang penuh dengan keberkatan, malam Jumaat, untuk kita bahaskan sekali lagi dengan tajuk ingin ku balas cintamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga langkah-langkah mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada tajuk seterusnya setelah kita bercerita semalam, iaitu agar kita itu menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti tanda kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan kita memperbanyakkan membaca selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi pada malam ini, malam yang begitu berkat, malam yang begitu mulia, untuk kita memperbanyakkan membaca selawat ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan ada di antara para masyayikh dan juga anak-anak murid mereka itu membaca kitab selawat, iaitu Dalil Al-Khairat. Malah dibacakan juga Qasidah Burdah. Begitu juga dengan kitab-kitab maulid yang lain pada malam yang begitu mulia ini. Baik, kita masuk kepada beradab dan memuliakan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut. Ini sangat-sangat penting untuk kita menjaga adab di saat kita itu menyebut tentang seorang insan yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditanya oleh seseorang tentang baginda Nabi kepada Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala tentang akhlak dan budi pekertinya. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ta'ala mengatakan kana khuluqul Quran, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Sehingga kan Allah memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia bertetapan dengan sabdaan Rasulullah, innama bu'istu la utammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ketika nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sewaktu dalam pengajian hadis,
baik ceramah, seminar, kursus, di dalam dewan kuliah atau kelas yang lain-lain, ya, maka ringankanlah lidah untuk berselawat dan memberi salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya menyebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam atau menyebut sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi, ataupun kita membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adalah adab yang tinggi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengannya nanti akan menyebabkan orang yang sering menyebutnya dapat melihat wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Terdapat riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, kuntu hujrati akhitu sawbali fankafa'al misbahu azlam lamatil hujrata wasaqatal mahit, ajil ibrah. Baik, panjang sikit hadis ni, kita dengar bersama-sama. Mudah-mudahan dapat kita mengambil keberkatan daripada hadis yang kita dengar itu. Fabainama kunta fi khairi atahassa maqiti idza atalla 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajhil min babil tak terang dekat sini ni. Biwajhil min babil hujrah. Rafa syamsata wa atalla biwajhi. Qalat fa wallahi alladhi la ilaha illahu laqad adaa'at arja'ul hujrati min nuri wajhi. Lampu tak pasang, patut tak terang. Hatta laqad taqatatil maqitu min nuri ta'alati summal. Tafatta ilaihi faqultu ya abi anta ya Rasulullah ma adawa wajhaka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah waila liman la yarani yarabi. Ya Aisyah wailu liman yarani yaumal qiyamah. Qalat wa man zalladhi la yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam awailul liman la yarani yaumal qiyamah. Qalat wa min zalladhi la yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Baik, sekejap tuan-tuan dan puan dirahmati Allah SWT, kerana cahaya tak terang untuk kita baca hadis. Rupanya lampu tidak dipasang. Lampu masih sama-sama lah. Sekejap, 1 saat untuk kita pasang lampu agar tidak gelap. Allah. Baik. Alhamdulillah. Punya lampu tak dipasang. Itu sebab tak nampak. Baik. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, aku pernah menjahit baju di bilikku, kata Sayyidatina Aisyah. Tiba-tiba lampu padam. Bilik menjadi gelap dan jarum terjatuh. Ketika aku cuba meraba-raba mencari jarum itu, tiba-tiba Nabi SAW datang kepadaku dari pintu bilik baginda
mengangkat lampu dan wajahnya. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya telah terang setiap penjuru bilik dengan cahaya wajah baginda sehinggalah aku dapat menjumpai kembali jarumku. Bermaksud Rasulullah itu cahaya, nur. Kerana nur yang memancar, kerana kemudian aku menghadap kepadanya, lalu aku berkata, engkau lebih mulia daripada ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Fawallahi alladhi la ilaha illahu laqad ada atat arjahul hujrati min nuri wajhi. Sungguh terang cahaya wajahmu. Lalu Rasulullah SAW berkata, wahai Aisyah, rugi besar kepada siapa yang tidak pernah melihat kepadaku pada hari kiamat nanti. Allah, ya Aisyah, al-wailu liman la yarani yaumal qiyamah. Rugi besar siapa yang tidak dapat melihatku pada hari kiamat. Aku bertanya, siapakah yang tidak boleh melihat engkau pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rugi besar kepada siapa yang tidak dapat melihatku pada hari kiamat. Aku, Aisyah, bertanya lagi, siapakah yang tidak boleh melihat engkau pada hari kiamat, wahai Rasulullah? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka yang ketika namaku disebut di sisi mereka, dia tidak berselawat ke atasku. Ini yang kita takut. Man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Nama aku disebut di hadapan dia, di sisi dia, dia tidak bersalawat kepadaku. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu man zukirtu inda summa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, kedekut, ialah sesiapa yang ketika namaku disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Kerana bersalawat ini tak perlu membayar duit, hanya menggunakan nikmat lidah, mulut, suara yang Allah beri kepada kita, yang mana faedahnya untuk diri kita. Syekh Ishaq Al-Tujubi, salah seorang ulama, iaitu Abu Ibrahim Ishaq bin Ibrahim bin Masrah Al-Tujibi, seorang ulama besar mazhab Maliki, seorang yang zuhud dan faqih, penulis kitab An-Nasyaih yang masyhur, yang sangat masyhur, meninggal dunia pada tahun 352 Hijrah, berkata bahawa selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat tidak akan menyebut namanya, melainkan mereka akan merendahkan diri dan menggigil serta menangis kerana diselubungi perasaan rindu yang dalam akibat berpisah dengannya, iaitu kerana terlalu rindu dan berpisah dengan kekasih. Itu sahabat. Kita hendaklah bersopan dan beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika menyebut nama baginda atau memanggilnya, jangan sekali-kali kita sebut Muhammad saja, jangan. Mesti kita sebut apa pangkatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Qad ya'lamu Allahu alladhi la yatasallaluna minkum liwadha falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tasibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Allah, apa kata Allah? La taj'alu du'a ar-rasul, janganlah kamu jadikan seruan Rasulullah di antara kamu
seperti seruan sesama kamu. Macam kita panggil kawan kita, jangan. Mesti kita selangi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah mengetahui sesiapa di antara kamu yang menarik diri keluar secara berselindung. Oleh itu hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat bahawa mereka akan ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya kerana tidak beradab dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi amaran kepada orang-orang sebegini yang tidak menjaga adab dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Para ulama muktabar menyarankan agar disebut atau diletakkan Sayyidina, iaitu taswid, tanda adab kita di hadapan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda adab dan memuliakan baginda. Macam orang yang dapat pangkat datuk, kita panggil dia datuk, datuk seri. Orang yang balik pada Mekah, kita panggil dia tuan haji. Mesti beradab dengan seseorang. Kalau dengan orang yang mempunyai kedudukan jawatan, kita beradab, lebih lagi untuk kita beradab dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara adab lain dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak dibawa cincin, buku atau kertas yang ditulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atasnya ke dalam tandas atau tempat-tempat kotor ada cincin kan yang tulis tentang dibuat replika seumpama cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada cincin tu tapi jarang saya pakai. Sebab apa? Takut kalau kita termasuk dalam tandas dan sebagainya. Kena jagalah. Antara tanda memuliakan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah tidak menulis umpamanya Sa'lam selepas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah ditulis selengkapnya umpama sallallahu alaihi wasallam dan lain-lain. Jangan tulis SAW saja. Nabi SAW, jangan. Itu kurang adab. Separuh ulama melarang untuk menulis SAW saja. Tulis sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dia di antara yang melarang orang menggunakan menamakan anak mereka itu dengan nama Muhammad. Sayyidina Umar kerana apa? Takut anak itu akhlaknya tidak seumpama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun anak itu tidak cerdik, dikatakan dengan bahasanya budak itu bodoh katakan. Lalu seseorang itu akan mencaci dia, Muhammad bodoh, Muhammad macam-macam lah. Maka itulah Sayyidina Umar bin Khattab melarang di zaman pemerintahannya setiap kelahiran anak meletakkan nama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kita ada nama kita kan, Muhammad di hadapannya, tanda kita memuliakan nama itu, yang begitu indah, nama yang begitu terpilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini iaitu paling banyak dipuji, memuji Allah. Itu sebab nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Adapun Ahmad dipuji oleh Allah. Maka dengan itu kalau nama kita itu ada awalnya dengan nama Muhammad kan, jadi kad pengenalan kita, IC kita, jangan letakkan di buntut kita, letak di hadapan. Takut-takut kita duduk nama itu. Itu tanda orang yang menjaga betul-betul tu.
Baik. Boleh clear tuan-tuan, suara kurang baik ini. Sebab lepas tadi itu baca Al-Kahfi, kemudian ada baca selawat dengan beberapa ikhwan, iaitu suara tu baca qasidah dan sebagainya. Kemudiannya membenarkan apa jua yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala digelar As-Siddiq kerana membenarkan apa saja, terutama sekali peristiwa yang mencari adat, yang tidak masuk akal dikatakan, seumpama peristiwa Isra' wa Mi'raj, tetapi kerana keteguhan iman maka dibenarkan pengkhabaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk asas keimanan dan paksinya. Ketinggian iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dalam membenarkan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia digelar As-Siddiq, iaitu yang membenarkan. Kemudian mempertahankan dan memenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertahankan dan memenangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu tanda kecintaan dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bermati-matian mempertahankan Nabi dengan harta dan jiwa raga mereka. Itu. Sampai begitu, kita bila mendengar hadis beradab dengan kita, dengan hadis yang kita dengar, ta'zim. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Iaitu orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya dan harta bendanya kerana mencari limpah kurnia daripada Allah dan keredaannya, serta menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang fakir, orang yang benar. Sebab yang ramai menolong dakwah Rasulullah ialah orang-orang fakir, bukannya bangsawan Quraisy. Bangsawan Quraisy itu, mereka itu sombong terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang fakir. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berhimpun bersama orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir. Kerana mereka itu berhijrah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasuluh. Wa yansuruna Allah wa rasuluh, menolong agama Allah dan Rasul. Dan inilah orang-orang yang benar. Itu sebab kita bantulah agama ini, paling tidak pun dengan menuntut ilmu. Kalau kita tidak boleh menyebarkan ilmu, kita sebarkan, kita belajar ilmu, kita dengar ilmu. Itu di antara kita menolong diri kita sendiri untuk agama Allah. Antara perkara yang dikategorikan seperti mempertahankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan baginda, termasuklah yang pertama membantu dakwah dan menyebarkan ajaran baginda dengan segala kemampuan, sama ada dengan harta atau jiwa raga. Bantulah. Yang ada harta dengan harta, membantu pondok-pondok, membantu guru-guru dan sebagainya. Keduanya mempertahankan kesucian sunnah, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan cuba menghafaznya, menghalusi, menjaga dan menolak syubhah yang mungkin dilakukan untuk merendahkan ketinggiannya. Ketiga, berusaha
menyebarluaskan hadis dan ajarannya kerana ia juga adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bagi tahu kepada para sahabat, jangan kalian berpisah dengan aku lebih pada 3 hari. Jangan berpisah dengan aku lebih pada 3 hari. Apa maksudnya, tuan-tuan? Kita berapa lama dah terpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka guru kami mengatakan maksudnya itu iaitu jangan sampai kita tak pernah dengar hadis dan 3 hari itu langsung tak pernah dengar hadis. Jangan langsung tak pernah baca hadis atau tak pernah mendengar hadis selama 3 hari. Kemudian menyebutkan keutamaan dan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, melebihi para rasul dan para nabi yang lain. Seumpama Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan kemuliaan yang begitu tinggi, wa innaka ala khuliqil azim. Sesungguhnya engkau, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di atas akhlak yang agung. Ini pujian daripada Allah. Begitu tinggi pujian yang Allah letakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ikutan yang baik. Siapa yang sebut ini? Allah. Menunjukkan Allah meninggikan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Termasuklah menyebutkan tentang mujizat serta bukti kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kalau ada masa yang lapang nanti kita akan ceritakan tentang mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujizat Rasulullah ini besar dan bercahaya. Di antaranya ialah kalamullah, Al-Quran itu yang melemahkan fikiran manusia. Tujuannya ialah untuk mengenal kedudukan dan martabat baginda yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia juga bertujuan mengenalkan kepada orang lain dan mengingatkan mereka tentang perkara ini agar mereka semakin beriman dan bertambah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab wasiat Rasulullah kepada kita, agar kita itu mengajar kepada anak kita yang pertamanya hubbillah, cintailah Allah, wa hubbi nabihi wa ahli baitihi, cintai Nabi kamu dan ahli keluarganya, wa qiraatil Quran, dan cintai Al-Quran. Kemudian memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beradab dengannya. Sebagaimana yang saya cerita semalam, bagaimana Imam Malik yang merotan anak muridnya yang membaca hadis dalam keadaan berdiri. Dan di saat mengajar hadis, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, apabila dilihat oleh anak muridnya, wajahnya itu berubah seolah-olah sedang menanggung kesakitan. Setelah selesai pada pengajian, anak muridnya bertanya, maka Imam Malik rahimahullah ta'ala suruh anak murid dia tengok belakang dia ada apa. Disengat oleh kala jengking beberapa ekor, tetapi dia tidak bangun ataupun memberhentikan bacaan hadis. Begitu ta'zim dengan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beradab dengannya ketika mendengar hadis dibacakan atau ketika mengajar dan mempelajarinya, seperti mana adab yang ditunjukkan oleh para salafus salih dan para ulama yang meninggikan martabat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang saya ceritakan Imam Malik kan, nak mengajar ataupun membaca hadis, dia mandi dulu, berwuduk terlebih dahulu,
kemudian memakai pakaian yang terbaik, berwangi-wangian, membakar gaharu lagi, dan menyikat janggutnya. Kemudian Imam Malik pun ketika itu dia pun berkata, awaqiru bihi hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Aku melakukan sedemikian untuk memuliakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Ketika sakit, salah seorang sahabat bernama Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala, iaitu ayah dan datuknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ahli ibadah. Tidak pernah ketinggalan dari takbir pertama, takbiratul ihram dalam solat selama 40 tahun. Berkahwin dengan anak Abu Hurairah dan meninggal dunia pada tahun 94 Hijrah. Itu dia Sa'id bin Al-Musayyib, 40 tahun tuan-tuan, tak pernah tinggal takbir yang pertama. Kerana masbuk ini pun kadang-kadang pun bahaya juga masbuk ni. Pernah dulu Abdul Rahman bin Auf kan, ketika barang dagangan 600 ekor unta syarat dengan barang dagangan datang untuk berurusan dengan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, yang menyebabkan dia ketinggalan rakaat yang pertama ketika solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun masbuk. Selesai daripada solat, dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak yang aku tadi itu masbuk, ketinggalan satu rakaat, boleh tak satu rakaat itu aku gantikan dia dengan 600 ekor unta syarat dengan barang dagangan?" Rasulullah mengatakan tidak sebanding. Itu hebatnya. Bersama-sama dengan imam mengangkat takbiratul ihram. Jadi Sa'id Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala berkata, aqidu wani fa inni azama an ahadisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'un. Duduklah aku, sesungguhnya aku malu untuk meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku berbaring. Dalam keadaan berbaring, dia tidak akan meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu ta'ala ni, dia akan duduk dalam keadaan beradab untuk membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar itu pada malam yang begitu berkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat darjat kita pada malam yang untuk kita memperbanyakkan amal soleh, untuk kita memperbanyakkan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada kalian, di antara kalian para penonton tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, selepas daripada maghrib tadi ada yang membaca surah Al-Kahfi, ada yang membaca surah Yasin, ada yang membaca ratib At-Tas, ada yang membaca ratib Al-Hadad, ataupun ada yang menyambutnya ataupun menghidupkan malam Jumaat ini dengan membaca syair-syair ataupun qasidah yang memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kisahlah apa sekali amalan kita, mudah-mudahan dengan amalan yang kita lakukan itu akan menjadi kita di antara orang yang dipandang dengan kasih sayangnya Allah SWT, dan menyebabkan Rasulullah SAW sangat gembira dengan apa yang kita lakukan pada malam yang begitu mulia ini. Cukup sekadar itu tuan-tuan, sebagaimana saya janjikan sampai 9.30. Ampun dan maaf daripada saya kerana kekurangan ataupun kelemahan saya dalam tadi itu, dalam keadaan gelap tadi itu, tidak bercahaya membaca hadis. Maka dengan itu ada sangkut sedikit tadi itu.
Dan mohon ampun dan maaf juga jika penyampaian ini kurang baik pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, ampuni dosa kita semua, ampuni dosa guru-guru kita, kedua ibu dan ayah kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, sahabat handai kita, siapa saja yang kita kenal atau yang tidak kenal, asalkan mereka itu beriman dengan dua kalimah syahadah, kita mintalah kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka semuanya. Hadza wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.